Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami akan membuat pembentangan untuk program DCC 132 Civil Engineering Materials bagi sesi 2022 dan 2023 berkenaan dengan topik timber. Baik, berikut merupakan ahli kumpulan kami, Muhammad Danish Anik bin Elias, Faris Daniel bin Muhammad, Etia Kumar anak lelaki Nahu, Asyari bin Hasbi dan saya sendiri, Muhammad Hafizi bin Muhammad Saleh. Baiklah, kita akan memulakan dengan pengenalan. Timber. Timber dalam bahasa Melayu adalah kayu. Timber adalah sejenis kayu yang telah diproses menjadi rasuk dan papan. Kayu terutamanya digunakan untuk tujuan struktur tetapi mempunyai banyak kegunaan lain. Antaranya perabot, bahan binaan, kayu rusuk dan sebagainya. Seterusnya, apakah panel berasaskan kayu? Panel yang berasaskan kayu adalah merujuk kepada pelbagai produk papan perbezaan dibuat daripada kayu dalam bentuk sepihan. Jalur, vernis, helai atau gentian. Contoh panel yang berasaskan kayu ialah plywood, glue, laminational timber, fiberboard dan particle board. Nama saya ialah Etia Kumar anak lelaki Nahu dan nombor matrik saya ialah 15 DKA 21F2030. Mari kita lihat tentang plywood. Papan lapis adalah panel kayu yang dihasilkan dari keluarga papan pembuatan seperti papan jentian sederhana, MDF, papan partikel, papan serat dan lain-lain yang diperbuat daripada kepingan nipis veneer kayu. Bahan yang digunakan untuk membuat plywood. Pertama, dalam pembuatan kayu lapis, bahan bakunya adalah kayu gelondangan dari hutan lalu sahat sampai di pabrik. Maka kayu gelondangan tersebut akan diserut sampai berbentuk lembaran yang sangat tipis. Dan lebaran kayu inilah yang nantinya akan saling direkat dan disusun untuk membentuk kayu lapis. Misalnya, triplek. Biasanya orang menyebut lebaran kayu tipis ini sebagai veneer. Saiz plywood. Saiz piawainya ialah 4 kaki lebar dan 8 kaki panjang. Yang membezakannya ialah ketebalan papan, manakala tebal plywood yang biasa digunakan pada perabot atau subfloor ialah 3/4 inci bersama 8 mm. Kelebihan dan kekurangan plywood. Kelebihan, lebih kuat terhadap cuaca dan kelembapan. Kekerasan dan kekuatannya lebih tinggi daripada dua material yang lain. Lebih kukuh sebagai rangka utama mebel. Lebih tahan terhadap air. Kekurangan, harganya paling mahal di antara ketiga material di atas. Permukaan tidak selalunya mulus dan halus. Kadang ditemu permukaan yang bergelombang. Kerana keras, perlu menggunakan paku tembak atau paku besi biasa dalam pekerjaannya. Kurang persisik, dimensinya sulit untuk langsung dilapis cat. Perlu proses pengelampasan dan pelapisan dempul. Kegunaan plywood. Menurut Mas Jaya 2006, penggunaan kayu lapis dikelompokkan menjadi konstruksi bangunan, peniling di penyekat ruang pintu jendela. Contoh, bahan pelapis, lantai, siding, dinding, platform. Konstruksi alat-alat transporting di pesawat terbang. Pelapisan dinding di bahagian dalam. Contoh kereta api, atap, lantai, dinding. Dan juga truk dan trailer bodinya. Harga plywood. Plywood 3mm, papan lapis 3mm. Plywood board. Plywood semua saiz, harga biasa RM2 Malaysia. Okey. Kini bahagian 2. Glue laminated timber. Glue laminated timber ni atau glue lam, dia sejenis produk kayu kejuruteraan yang dibentuk oleh lapisan kayu dimensi yang diikat bersama dengan kelembapan tahan lama melekat. So, kita tengok sini, contohnya di Amerika Utara, bahan yang menyediakan laminasi adalah disertakan stok laminati atau lam stock. Okey. Seterusnya, dengan melaminah beberapa kepingan kayu yang lebih kecil. Satu anggota yang besar, struktur yang besar, kuat, dihasilkan dari kepingan yang lebih kecil. Struktur ini digunakan sebagai laju menegak, rasuk merata, lengkung. Bulan mudah dihasilkan dalam bentuk melengkung dan boleh didapati dalam berbagai spesies dan rupa. Okey, ni kita boleh baca sini.
Bahan yang digunakan untuk membuat glue laminated timber. Okey, bahan yang digunakan ialah kayu sengkun. Okey, ni kita baca kat sini. Kayu mani sini dan kayu manium sini. Dengan diameter antara 15 hingga 20 cm yang berasal dari Liu Liang Bongo. Pelekat yang digunakan adalah WBPI water-based polymer isocyanate yang diproduksi di PT. Okey, di sini kita boleh melihat saiz gulam. Okey, gulam dia boleh jadi bermacam-macam panjang dan boleh di-shipkan atau dihantar mengikut following cross section. Okey, ini ada width dia, lamination, center pine, western species dan lain-lain. Kebaikan dan keburukan glue laminated timber. Okey, ni kebaikan dia, ni keburukan. Kita cakap satu saja. Kebaikan dia ialah mudah untuk memasang dan tertakluk pada pemasangan dan pengecutan dikurangkan. Okey, yang kedua, tidak cacat dan tidak berubah bentuknya. Okey, yang ketiga, yang ini. Okey, keburukan pula. Harga yang tinggi menggunakan pelekat dengan ciri-ciri tertentu dalam apa-apa hal pengenderaan dan peredaran gelagapan tidak berlaku sepenuhnya. Di samping, okey, di sini kita baca. Okey, glulam boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi untuk projek dalam dan luar. Bentuknya biasa. Di sini langkah lurus, lajur, sebahagian bulat, kasus perikatan, kuda, gerbang terikat dan berbagai dan rangsung melengkung. Okey, kat sini semua ni kita boleh tengok harga glulam ikut pasaran. Okey, sini ada harga tertentu, harga-harga, ada harga-harga yang mengikut apa yang dijual lah. Terima kasih. Tajuk 3. Fiberboard. Fiberboard adalah salah satu jenis produk komposit yang bahannya dibuat daripada partikel-partikel kayu, kemudian diikat dengan menggunakan perekat sintesis maupun bahan perekat lainnya. Fiberboard mempunyai sifat yang fleksibel sehingga mudah dibentuk. Papan gentian adalah sejenis produk kayu kejuruteraan yang dibuat daripada gentian kayu. Jenis papan gentian mengikut ukuran ketupatan yang semakin meningkat, termasuklah papan zarah atau papan gentian ketupatan rendah atau LDF, papan gentian ketupatan sederhana MDF dan papan keras, papan gentian ketupatan tinggi atau HDF. Jenis-jenis fiberboard. Pertama, papan gentian ketupatan rendah atau LDF. Papan gentian ketupatan rendah juga dikenali sebagai papan zarah yang kebanyakan digunakan sebagai lapisan bawah di pelbagai bilik rumah seperti dapur atau bilik mandi, dan ketepatan zarah adalah 160 hingga 450 kg per meter kuasa 3. Kedua, papan ketepatan sederhana atau MDF. Papan gentian besar sederhana adalah produk kayu yang dihasilkan atau direka bentuk, terdiri daripada gentian kayu yang bercampur dengan resin dan lilin dan ditekan ke dalam panel rata di bawah suhu dan tekanan tinggi. Ia menggunakan papan lapis sebagai bahan binaan dalam pembinaan kediaman dan komersial. Papan gentian ketepatan sederhana ini mempunyai permukaan yang licin. Papan gentian ketepatan tinggi atau HDF. Papan gentian ketepatan tinggi digunakan untuk untuk lapisan pada bangku kerja atau lantai. Ia biasanya menggunakan proses kering, tetapi dibuat menggunakan proses gentian basah. Bahan-bahan untuk membuat fiberboard. Pertama, wax, kayu, serbuk gaji dan resin. Saiz fiberboard. Papan gentian ketepatan rendah atau LDF mempunyai saiz sepanjang 1220 x 2440 mm. Particle board. Particle board juga dikenali sebagai chipboard atau low density fiberboard.
Ianya merupakan sejenis produk kayu, kejuruterannya dihasilkan daripada serpihan kayu dan resin sintetik atau pengikat lain yang sesuai yang ditekan dan tersebarik. Partikel board dibuat dengan mencampurkan kepingan kayu, habuk papan bersama resin sintetik atau pengikat yang ditekan dan diekstrusi untuk membentuk menjadi kepingan. Contoh saiz partikel board yang berada di pasaran ialah 2400 x 1200 mm. Partikel board ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah kos rendah, ringan dan sesuai untuk perabot sedia dibuat. Manakala kekurangannya ialah kekuatan rendah. Ianya tidak dapat menyokong beban berat, tidak mesra alam seperti perabot kayu, mengembangkan atau menghitamkan warna kerana kelembapan, permukaan kurang halus dan mudah pecah. Partikel board kebiasaannya digunakan dalam industri perabot. Contohnya pembuatan meja, rak, laci dan kabinet. Pembinaan pula lapisan dalaman, lantai, acuan konkrit, panel dinding dan plafon rumah. Industri pembinaan, contohnya sebagai flat web untuk rasuk, lengkapan dan kelengkapan sebagai bahan asas untuk lantai parket, sebagai bahan asas untuk menutup jalur. Harga partikel board kebiasaannya dalam 30 ke 100 ringgit Malaysia, mengikut saiz dan jenis partikel board. Bahan kemasan kayu. Kemasan kayu digunakan sebagai kemasan lain yang ada di dalamnya. Kelebihan kemasan kayu adalah memberikan perlindungan mekanis yang baik terhadap bahan yang dikemas, karakteristik tumpukan yang baik dan mempunyai risiko kompresi daya tarik terhadap berat yang tinggi. Baiklah, berikut merupakan jenis-jenis kemasan kayu: cat minyak dan varnish, minyak, stain dan Danish oil. Cat minyak dan varnish mempunyai kelebihan, iaitu tahan lama, mempunyai banyak lapisan perlindungan yang kuat, pilihan warna yang sangat banyak. Tapi ada juga kekurangannya. Tidak menampakkan permukaan kayu, corak kayu akan tenggelam, varnish tidak akan memberikan warna pada kayu. Baiklah, seterusnya shellac. Kelebihan dia, rupa permukaan lebih cantik, lebih mudah dari varnish, tidak memerlukan kemahiran yang tinggi untuk mengaplikasikannya. Kekurangan dia, tidak tahan lama sekiranya didedahkan kepada pencair shellac, iaitu alkohol. Seterusnya, minyak. Kelebihan dia menampakkan corak kayu, memudahkan kerja, tapi kekurangan dia, tiada lapisan perlindungan dan tidak tahan lama. Baiklah, berikut adalah stain. Kelebihan dia menampakkan corak kayu dan memberikan feel kayu. Mengubah warna kayu kepada warna kegemaran kita, warna tersebut mempunyai banyak pilihan warna. Kekurangan dia sama seperti minyak, tidak mempunyai lapisan perlindungan dan memerlukan hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah Danish oil. Kelebihan dia menampakkan corak kayu, senang untuk diguna, mempunyai sedikit perlindungan. Kekurangan dia, lapisan perlindungan tidak sesempurna varnish dan tidak tahan lama. Dan seterusnya kita akan membincangkan jenis-jenis pelekat kayu, iaitu PVC, pelekat sintetik moden, polytrenata dan resin. Baiklah, seterusnya adalah PVC. Kelebihan dia ramah terhadap alam sekitar, tidak meninggalkan residu dan boleh digunakan setelah 24 jam pengeringan. Kekurangan dia tidak kalis air dan tidak digunakan di bilik dan kelembapan yang tinggi. Baiklah, seterusnya polytrenata. Kelebihan dia tahap lekatan yang sangat tinggi, tidak runtuh di bawah kelembapan, bahan api atau minyak yang berlebihan. Dia boleh mengikat kayu yang basah. Digunakan untuk membaiki di dalam rumah atau pembinaan jalan sekalipun. Kekurangan dia, masa pengeringan sangat panjang. Baiklah, seterusnya yang paling saya syokkan adalah resin. Kelebihan dia, lekatan yang tinggi kepada semua bahan, tidak meninggalkan tanda pada produk, tidak mengubah warna pokok iaitu warna asal, sangat tahan lama dan sesuai untuk memasang bahagian yang bergerak. Tahan air dan minyak, mempunyai penebat elektrik. Tetapi kekurangan dia, kita perlu berhati-hati kerana boleh mencetuskan tindak balas alergik. Seterusnya, pelekat sintetik moden. Kelebihan dia, ketahanan kelembapan yang tinggi, tidak beracun dan boleh menggunakan dalam penghasilan makanan, bersesuai untuk kerja dalaman dan luaran, dan kepadatan lekat yang tinggi. Kekurangan dia, harga dia agak mahal lah. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Semoga pembentangan ini dapat memberikan manfaat dan kefahaman terhadap topik timber.